Takrif ilmu hadis. Hadis membawa maksud baru. Ilmu hadis ialah ilmu yang berkaitan dengan makhluk ciptaan. Hal ini kerana ilmu Allah tidak boleh dibahagikan kepada tasawur dan tasdik, kerana ianya boleh menimbulkan kesamaran, iaitu menyerupai makhluk, sedangkan Allah SWT maha suci daripada yang sedemikian. Selain itu, ilmu ini juga membahaskan tentang gambaran suatu perkara atau pernyataan, sama ada dari segi persepsi tunggal, persepsi nisbah maupun persepsi yang tidak diketahui, iaitu dari segi hubungannya dan hukumnya, sama ada sepadan ataupun bercanggah dengan hakikat perkara tersebut. Seterusnya, pembahagian ilmu. Ilmu hadis mempunyai dua bahagian, iaitu tasawur yang bermakna konsepsi dan tasdik yang bermakna kepercayaan. Setiap salah satu daripadanya mempunyai dua bahagian, iaitu daruri dan nazari. Oleh itu, terdapat 4 bahagian yang saya akan jelaskan dalam konteks ini. Kemudian, pembahagian yang pertama ialah al-tasawur. Al-tasawur ialah kita mengetahui makna sesuatu mufrad tanpa perlu pemahaman yang mendalam. Maksudnya, kita boleh faham perkara tersebut tanpa perlu berfikir. Seterusnya, kita mengetahui perkataan tersebut tanpa apa-apa penetapan atau penafian, iaitu kita faham perkataan atau perkara tersebut, tapi kita tak mampu mengenal pasti nisbah hukum dalam ayat tersebut sama ada positif atau negatif. Seterusnya, seperti yang saya jelaskan tadi, ianya tak mempunyai hubungan predikat yang positif dan negatif. Contoh dia, Zaid dan berdiri, di mana kita tak tahu nisbah hukum dalam pernyataan tersebut. Seterusnya, al-tasawur ni juga dia tiada kaitan antara satu sama lain. Contoh al-tasawur ni bunga, sekolah dan rumah. Seterusnya, pembahagian yang kedua ialah al-tasdik. Mengikut mazhab ahli pujangga, mereka mengatakan bahawa al-tasdik ialah kita dapat mengetahui hubungan makna sesuatu perkataan dengan perkataan lain. Seterusnya, persepsi dan penerapan hubungan antara subjek dan predikat, sama ada berlaku penegasan dalam pernyataan positif. Contohnya, Zaid tekun. Zaid membawa kepada subjek, tekun membawa kepada predikat yang menunjukkan positif. Atau berlaku dalam pernyataan negatif. Contohnya, Zaid bukan orang yang tekun. Zaid membawa kepada subjek, bukan orang yang tekun membawa kepada predikat yang menunjukkan negatif. Contoh al-tasdik ialah bunga adalah tumbuhan, sekolah itu cantik dan rumah itu besar. Mengikut mazhab Imam Ar-Razi, tasdik terdiri daripada 4 ciri. Yang pertama, mengetahui maudhu' atau makum alai. Yang kedua, mengetahui mahmul atau makum bih. Seterusnya, mengetahui nisbah hukum sama ada positif atau negatif. Akhir sekali, mengetahui nisbah ayat sama ada ianya benar-benar berlaku atau tidak. Menurut Audullah Hijazi, beliau mensabitkan bahawa mengetahui hukum penisbahan antara maudhu' dan mahmul itu melalui 2 jalan, iaitu sama ada jalan yakin atau jazam maupun dengan jalan zan. Kemudian, pembahagian al-tasawur dan al-tasdik, iaitu mempunyai 2 bahagian, daruri dan nazari. Daruri bermaksud yang tidak memerlukan pemahaman yang mendalam. Daruri dalam konteks ini juga membawa kepada suatu perkara yang tidak dikehendaki oleh akal untuk memahami suatu perkara tersebut, sama ada melalui kajian, penelitian, pembicaraan dan tilik. Maksud tilik di sini membawa kepada makna tidak memerlukan pendirian hujah dan dalil. Contohnya, dingin, putih, hitam. Kemudian, nazari. Nazari bermaksud yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan penyelidikan untuk memahami makna tersebut. Nazari juga membawa kepada makna menggunakan fikiran dan dalil dalam memahami suatu perkara.
Selain itu, nazari ini juga dikatakan merupakan hasil sesuatu natijah daripada berfikir, iaitu perkara-perkara yang diketahui untuk sampai kepada perkara-perkara yang tidak diketahui. Contoh dia jiwa, nyata dan malaikat. Yang pertama ialah pembahagian al-tasawur, iaitu tasawur daruri dan tasawur nazari. Yang dimaksudkan dengan tasawur daruri ialah apa yang dapat dibuktikan tanpa perlu berfikir, serta segala yang dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera sendiri. Contoh dia malam, dahaga, sejuk, putih dan panas. Seterusnya tasawur nazari, iaitu apa yang dapat dibuktikan setelah diselidik dan memahami secara mendalam perkara tersebut. Contohnya roh, akal dan insan. Yang kedua ialah pembahagian al-tasdiq, iaitu tasdiq daruri dan tasdiq nazari. Tasdiq daruri ialah suatu pernyataan yang nyata tanpa perlu berfikir. Selain itu, dijelaskan bahawa ianya ialah suatu perkara yang tidak boleh berada pada dua tempat dalam masa yang sama. Tambahan pula, kita dapat mengetahui dan mengenal pasti nisbah dalam ungkapan tersebut, iaitu kita dapat mengetahui hakikat perkataan tersebut secara realiti. Contohnya, satu adalah separuh daripada dua. Matahari terang, salji sejuk, anak lebih muda daripada bapa dan langit berada di atas. Kemudian, tasdiq nazari ialah suatu pernyataan yang memerlukan kita untuk berfikir secara mendalam dan selidik untuk memahami perkara tersebut. Selain itu, dinyatakan bahawa kita tidak akan memahami kebenaran suatu perkara tersebut jika tidak diselidik atau kaji pernyataan tersebut terlebih dahulu. Contohnya, satu adalah separuh daripada 16. Logam mengembang dengan panas. Ilmu hadis dan orang mati akan dibangkitkan daripada kubur. Seterusnya, kepentingan mempelajari ilmu hadis atau ilmu mantik, iaitu kita dapat memelihara akal daripada sebarang kesilapan ketika berfikir. Hal ini kerana Islam sangat mengutamakan kedudukan akal dalam kehidupan seseorang Muslim. Bahkan di sisi Islam, memelihara akal merupakan kewajipan yang terkandung dalam 5 prinsip maqasid syariah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 242. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yang bermaksud, demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Dalil Al-Quran menegaskan tentang seruan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menggunakan akal untuk berfikir dalam segala tindakan. Selain itu, Islam juga menjadikan akal sebagai elemen penting dalam pentaklifan syarak. Oleh hal demikian, kita mestilah mengikut tuntutan syarak, yakni yang mensyaratkan akal yang waras bagi manusia. Oleh itu, menjadi kewajipan kita untuk memelihara akal, terutamanya dalam aspek akidah. Kesimpulannya, ilmu mantik amat penting untuk dipelajari terhadap semua golongan, terutamanya penuntut ilmu. Hal ini kerana keupayaan menguasai ilmu mantik adalah salah satu syarat penting untuk menguasai ilmu falsafah. Tambahan pula, keupayaan menguasai ilmu mantik juga dapat menerangkan kebatilan dan kepalsuan, hak dan batil dan sebagainya. Al-tasawur dan al-tasdiq merupakan pembahagian daripada bentuk ilmu pengetahuan manusia. Sehubungan dengan itu, amat penting untuk kita memahami konsep mantik seperti al-tasawur dan al-tasdiq untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Konklusinya, kemahiran memahami dan memanfaatkan al-tasawur dan al-tasdiq dapat memastikan setiap penyelidikan Islam berada dalam tasawur Islam agar dapat kita sampaikan penjelasan tentang Islam yang sebenar dan menyeluruh.